insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Alladzi al-fardu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman mudilla lahu faman hadiya lahu. Allahumma faqihna fid din wa ta'imil ilmi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi yasir wa la tu'asir wa anzalna nurana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, dengan nikmat kurniaan pada kita semua dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu ini. Satu majlis yang Allah Ta'ala berikan kedudukan yang tertinggi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan ilmu ini dapat kita beramal dan dapat menjadikan kita orang yang bersyafaat antara satu sama lain, dan juga mendapat syafaat daripada ilmu yang kita pelajari. Semoga semua itu bertemu Allah dalam keadaan kita diberikan keampunan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk bab takharah ini, bab bersuci ini, dan dia merupakan tuntutan wajib yang paling utama sekali untuk mengesahkan semua amal ibadah kita. Kalau kita tidak memahami tentang konsep taharah ini, konsep bersuci dengan betul, maka dia akan merosakkan amal ibadah kita, merosakkan wuduk kita, merosakkan solat kita, merosakkan semua perkara-perkara berkaitan dengan amal solihat kita. Jadi kita kena berhati-hati dalam perkara yang berkaitan dengan taharah. Walaupun dia kecil, tetapi dia merupakan tuntutan utama dalam bab ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 minggu lalu telah pun kita sama-sama membincangkan dan mengambil pengajaran daripada perkara-perkara berkaitan dengan air mutlak, pembahagian air dan jenis-jenis air yang boleh mengesahkan wuduk kita dan juga hadas besar kita, iaitu mandi junub, dan satu lagi lah tentang istinja. Apa air boleh digunakan untuk istinja kecuali air-air yang tertentu yang kita telah bincangkan. Semua air mutlak sah untuk istinja, dan alat-alat yang tertentu. Bukan semua benda boleh buat istinja. Ini kita akan bincangkan. Kalau dilihat daripada perkara berkaitan dengan taharah ini, yang paling utama sekali ialah kita memastikan wuduk kita itu betul. Wuduk ni dia punya KPI untuk mengesahkan solat kita. Macam mana solat kita hebat sekalipun, kalau wuduk tu dah salah, makna dia tidak mengesahkan. Kena faham tentang makna sah dan batal. Ada orang silap faham apa dia sah, apa dia batal.
Batal ni ialah perkara yang kita buat dalam ketika ibadah. Bila kita beribadah, kita solat, kita buat sesuatu yang boleh membatalkan, itu makna batal. Misalnya waktu kita solat, kita berkata-kata, itu batal, dia tak sebut sah. Apa pun yang dikatakan tidak sah atau sah ialah perkara yang dilakukan sebelum ibadah itu dilaksanakan. Sebelum solat itu dilaksanakan, macam mana kedudukan uduk kita, macam mana kedudukan kiblat kita, macam mana kedudukan aurat kita, itu dipanggil sah atau tidak sah. Tapi kalau dalam solat itu dipanggil batal. Begitu juga dalam uduk, perkara yang membatalkan uduk, perkara yang mengesahkan uduk, membatal. Kalau waktu kita ambil air semayang, maka kalau kita tidak ikut tertib dia, turutan dia, maka dia batal air semayang. Kita ambil tangan dulu, kemudian bermuka, batal. Jadi kita kena faham tentang makna sah dan batal. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usahum wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Tu nas yang menjelaskan tentang wajib kita berwuduk. Wahai orang beriman, idza kuntum ila solat, bila kamu nak mendirikan solat. Solat yang Allah Ta'ala tak gunakan perkataan amal, ta'amal, yu'mal, mengerjakan solat. Allah Ta'ala sebut apa ayat tentang solat, Allah sebut tentang qiyam, diri. Kuntum ila solat wa aqamu solat, sembahyang, didirikan solat itu. Dia tidak mengerjakan solat. Kalau kerjakan solat, maknanya kita ikut kehendak kita. Tapi kalau kita kata kuntum iqamis solat, maknanya dia ikut disiplin. Engkau suka tak suka, kau kena ikut disiplin solat itu. Tak boleh kita ikut kehendak kita. Kita nak sujud, waktu bila kita sujud, dan solat itu dia mempunyai kaifiat dia. Macam mana apa solat kita buat pun, dia punya punca kuasanya lah uduk. Tidak ada sembahyang yang tidak boleh tidak beruduk. Itu yang jadi pertikaian tentang solat jenazah. Kita tak main jenazah ni tak perlu uduk, sebab dia bukannya solat, dia solat untuk mayat, dia kata. Jadi tak perlu uduk, tak tepat. Apa solat pun, apa sebut solat, maka dia mesti beruduk. Cuma kaifiatnya saja yang berbeza. Contohnya besok berlaku gerhana matahari, khusufis syams. Gerhana ada dua, satu gerhana matahari, satu lagi gerhana bulan. Kalau tonton gerhana sendiri tu sendirilah gerhana rumah tangga. Balik-balik yang rumah dia letakkan beg sulit lambat, dia pergi kena mamak, dia pun dah sediakan beg, bantal-bantal pun dah tak keluar. Itu gerhana rumah tangga. Gerhana matahari dipanggil khusuf. Kalau matahari asyams, khusufis syams, gerhana matahari. Kalau bulan khusufis qamar. Kalau qamar tu di alif lam qamariyah, kita kena sebut khusufil qamar. Kalau matahari khusufis syams, sebab dia syamsiah, alif lam syamsiah kan. Ahmad al-bab, itu qamariyah. At-taibun, itu syamsiah. Itu kena faham tentang huruf-huruf qamariyah dengan huruf-huruf syamsiah. Jadi semua sembahyang ada kaifiat dia yang berbeza-beza. Sembahyang hari raya kaifiat dia lain, sembahyang jenazah lain, sembahyang khusufi syamsi dan qamar lain, sembahyang fardu lain, sembahyang sunat yang tasbih banyak ni, sembahyang sunat tasbih kan. Semua ada kaifiat dia yang berbeza-beza.
Tetapi keperluan kepada uduk, taharah itu merupakan tuntutan nombor satu. Uduk tu kena betul, kena mengikut tuntutan dia. Sembahyang sunat gerhana matahari, walaupun dia 4 rakaat, tapi kita sebut juga 2 rakaat. Usalli sunatan khusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat hukum dia. Tetapi kalau berjamaah, sunat muakkadah, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut buat berjamaah, buat ramai-ramai, dan diakhirkan dengan khutbah, 2 khutbah, macam kita buat khutbah hari raya. Adapun sembahyang sunat gerhana matahari ini, dia ada 4 rokok dan 2 qiyam. 4 rokok, 4 qiyam lah. Rakaat yang pertama kita baca Fatihah, lepas tu kita baca surah. Disunatkan membaca surah yang agak panjang sikit, surah Al-Baqarah ke hafal lah kan. Kalau tidak, bacalah surah yang kita boleh hafal. Misalnya surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kalau tak boleh juga, bacalah surah lain, wadduha ke, alhaqumut takasur ke, qul ya kafirun ke. Baca mana yang kita boleh buat. Yang penting kita dapat laksanakan sembahyang sunat. Ini fenomena yang kita belum tentu lagi dapat buat. Kita ambil kesempatan besok. Saya buat program dekat pantai lah, Pantai Kuno. Esok Ustaz Zulkifli jadi dia punya imam, baca khutbah. Start pukul 8. Siapa ada ke lapangan bolehlah pergi ke Pantai Kuno sana. Kemudian lepas baca Fatihah, kita baca surah, lepas tu kita rokok. Rokok, kemudian kita bangun. Kita bangun tu qiyam, bukan kita i'tidal. Kita bangun, kita kata Allahu Akbar. Kita tak kata Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita dah tersebut, dah kebiasaan yang tersebut, tak apalah. Sebab dia pun juga merupakan tasbih. Jangan kita, apa ustaz ni dah tak sembahyang, tak sah. Tidak. Macam kita sembahyang raya tertinggal takbir, kan? Tertinggal takbir, angkat Allahu Akbar tu, angkat tangan tu sunat. Ya Allahu Akbar, tak buat pun 7 kali. Lepas je terus baca Fatihah, terus baca surah, terus rokok. Jangan terperanjat. Itu sunat dalam sunat. Jadi dia tidak membatalkan solat kita. Begitu juga dengan kita qiyam pada yang kedua. Maknanya selepas rokok kita qiyam, Allahu Akbar. Kita baca Fatihah lagi. Lepas Fatihah baca surah lagi. Lepas tu kita rokok kali yang kedua. Lepas rokok, dia sunat waktu rokok tu, kedua-dua rokok kita baca Subhana Rabbiyal Azim ni tu 15 kali. Biasa kita buat berapa kali? 3 kan. Kadang-kadang tak buat pun, nak cepat. Buat 3 kali. Kali ni disunatkan. Sunat gerhana matahari rembulan ni dia suruh sunat semua perbuatan tu lama-lama. Qiyam lama sikit, rokok pun lama sikit. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian kita pun rokok tu pun lama sikit. Kita pun mula i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Mula kita tu sujud macam biasa. Lepas tu bangun pada rakaat yang kedua. Kita baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Kemudian kita rokok, kita baca tasbih lagi 15 kali. Rokok yang kedua 10 kali. Begitu juga sujud pertama 15 kali Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Sujud yang kedua tu 10 kali Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Kemudian kita qiyam lagi sekali, baca Fatihah, baca surah. Lepas tu kita rokok, baca tasbih lagi 10 kali. Kita pun i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud. Dah 2 kali rokok ni.
Sujud tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir bagi salam, baca khutbah. Kalau buat kat rumah sendiri, baca khutbah sendiri. Boleh. Atau dengan orang rumah, dengan anak-anak depan, baca khutbah. Boleh lah. Bapa baca khutbah, isteri dengar, anak-anak dengar. Tu boleh lah kalau berjemaah. Tapi digalakkan berjemaah di surau, di masjid, di surau ataupun di tempat yang lapang. Kita nak kat dalam surau lah, masjid ada aircon sikit kan. Kenapa disunatkan di tempat lapang macam kita sembahyang sunat hari raya? Supaya nampak suasana, nampak gerhana itu, suasana gelap itu, supaya dia menjadikan kita orang yang insaf. Jadi kita orang yang insaf, orang yang rasa kerdil, baru Allah Ta'ala tunjukkan kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Makin kerap gerhana matahari atau bulan ni berlaku, bermakna makin hampir dunia nak kiamat. Sekarang makin kerap. Dulu berapa lama kita boleh tahu gerhana matahari? Sama kita kecil-kecil dulu, lama kan. Tapi sekarang ni kita dah mula tengok. Dulu gasa-gasa daripada kecil sampai 15 tahun baru dia. Sekarang ni dah 3 tahun. Dia jangka 2019 lagi. Dah sekejap. 3 tahun lama, makin pendek, lama gerhana, bukan gerhana terus. Matahari berada di sebelah barat, terbit sebelah barat. Habislah. Baik, itu selinganlah. Kita tahu. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu beruduklah, maka basuhlah muka kamu dan juga tangan-tangan kamu hingga ke siku, ilal marafiq, siku. Dan sapulah, wamsahu ru'usakum, hendaklah kamu sapukan kepada kepala kamu dan kaki kamu sehinggalah ke buku lali. Wa arjulukum ilal ka'bain. Ini yang saya nak tegur tentang uduk ni. Kita tak nak sebut secara khusus, ni secara umum. Dalam ayat ni disebut fam wa aghsilu, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh wajah kamu, muka kamu. Basuh, mana basuh? Sental lah, itu basuh. Basuh. Kalau ambil air pek, itu bukan basuh. Maknanya sah tak? Tak sah. Dia tak sebut batal, dia sebut tak sah, sebab tak kena dengan cara dia. Kemudian basuh sampai tangan kamu ke siku. Basuh. Ini tidak. Kena pipe nyek. Betul tak? Cuba kati. Saya berapa orang budak-budak ada, kalau sampai awal ambil semayang, saya tegur. Baca semayang kat sekolah, belajar. Saya belajar, ustazah. Macam mana ustazah ajar ambil semayang? Tangan basuh ke mencelup-celup? Basuh. Basuh lah. Basuh. Kena jari ni. Kan? Ini panggil apa? Selat, kan? Menyelat jari-jari. Baiklah, kita sambung sikit lagi. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menyebut tentang uduk. Dia menjadi perkara utama, asas utama dalam amal ibadah kita. Sebab tu uduk ni kena betul. Idza kuntum ila solah faghsilu wujuhakum, maka basuh muka kamu. Basuh muka maknanya kita kena basuh keseluruhannya dengan cara kita memastikan seluruh anggota muka kita kena air. Maknanya bukannya kita meletakkan air pada muka, merenjis-renjiskan, itu tak tepat. Kalau kita pakai spray begitu juga. Kalau kita spray muka kita, macam saya kan memang spray, tapi kita kena
basuh. Selagi mana air tu ada pada muka kita, maka dia boleh digunakan. Maka kita pun basuh seluruh muka kita daripada anak rambut ni, bumbun anak rambut. Kalau kita botak, makna kebiasaannya pada dipanggil pada hujung kepala sampailah ke bawah dagu. Bawah dagu bukan pada dagu, pada bawah dagu. Dan daripada cuping kiri, telinga kanan hinggalah ke cuping telinga kiri. Kena cuping tu kena. Kalau kita ambil semain tak kena cuping tu, maknanya dia tidak dalam lingkungan wajah yang dikatakan perlu dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga kedua tangan kamu, dua tangan. Basuh juga hingga ke siku. Kalau dalam hadis dikatakan sunat ditambahkan selepas bersiku tu sunat, tapi keseluruhan tangan kita ni, baik tangan kanan dan tangan kiri yang kita basuh, hendaklah dibasuh, bukannya dilalukan air begitu saja. Walaupun ada kaedah-kaedah fiqh, misalnya Syafi'i kata memadai dengan keseluruhan air itu sampai ke tangan. Tapi yang lebih afdal, kita mesti pastikan basuh seluruh tangan kita tu supaya air yang mengalir itu terkena kepada seluruh bahagian tangan kita. Tangan tu maknanya daripada hujung jari sampailah kepada siku, dan dilebihkan sikit, sama juga dengan sebelah kiri. Kemudian disebut sebagai wamsahu ru'usakum, hendaklah kamu sapu kepala kamu. Sapu maknanya kita meletakkan air, mesti kena air tu. Ada orang dia ambilnya air panas, dia ambil, dia buangnya, lepas tu itu tak betul, dia mesti air tu sapu sini. Maka para ulama berkata, kalau dalam Syafi'i kita, ya saya ni bawa kitab Syafi'i, sekurang-kurangnya kena 3 helai rambut. 3 helai rambut tu sudah memadai kita kena pada kepala kita. Bukan dia kata ambil uduk tu basuh rambut, bukan. Dia kata famsahu ru'usakum, basuh kepala, bukan basuh rambut. Kenapa sebut basuh kepala? Sebab ada orang yang tak ada rambut. Boleh faham? Kalau kita kata basuh rambut, jawapannya macam mana orang yang tak ada rambut, orang yang botak. Jadi mana basuh kepala. Tapi bagi orang yang ada rambut, sekurang-kurangnya 3 helai rambut dia sudah memadai. Kalau orang perempuan rambutnya panjang, tak perlu 3 helai, hanya memadai dia membasuh kepada umbun-umbun dia. Tu kepulang fiqah. Tapi ada pun yang basuh tu memang kena. Yang ni sapu. Makna kena sapu lah. Bukannya kita ambil air, kita tepek-tepek macam tu. Sapu maknanya kena dia bahagian kepala dan kena bahagian rambut. Bagi orang ada rambut. Kalau dia tak cecah pada kulit kepala ni, macam mana? kalau rambut dia tapi tak cecah pada kulit kepala, Tak apa. Itu syarat sah dia, syaratnya ialah 3 helai rambut. Bila makna 3 helai rambut sudah memadai. Maknanya kita kena sapu gitulah. Tak boleh kita ambil air tepek. Itu bukannya famsahu, bukannya kita sapu. Sapu tu mesti sapulah. Daripada bahagian anak rambut sampailah kepada bahagian tengah kepala. Kalau Hanafi, dia sampai ke belakang, sampai tengkuk lagi, sapu tengkuk lagi. Dia kalau Hanafi ni ambil air sapu. Syafi'i memadai dengan 3 helai rambut. Tapi kalau tak ada rambut, kepala botak, makna memadai dia menyapu kepalanya daripada bahagian umbun-umbun. Umbun ni bahagian yang lembik kan, sampailah bahagian tengah kepala. Bukannya dia meletakkan apa. Kalau setengah orang perempuan, dia ambil rambut dia ambil air, dia sapu macam tu. Itu tak sah. Sebab dia mesti daripada
anak rambut daripada umbun-umbun. Umbun-umbun tu. Bukannya dia ambil tiga helai rambut, dia jelirkan budak. Kan budak sekarang ni semua simpan rambut. Ambil tiga sapu-sapu. Tidak. Nak simpan, nak takut jambul apa kan. Jambul remos tu. Dia kena air dia sayang. Itu tak betul. Bang, boleh tanya tak? Ya? Kalau kita pakai bag cream, Pakai black cream. kalau saya ambil wuduk, sah tak wuduk saya? Itu satu. Lagi satu, saya kurang pasti mengenai susuk. Adakah susuk itu batal kita punya wuduk? Baik. Kita ambil yang asal. Black cream, dia minyak. Kita anggap kalau dalam sains, minyak dengan air dia tak bercampur. Memang tak bercampur. Tapi kalau dia duduk dalam air, kita letakkan minyak atas, air bawah. Maknanya kalau rambut, begitu juga. Minyak akan duduk di atas, air akan mengesap pergi ke rambut. Maknanya boleh tak? Boleh lah. Sah lah tu. Kecuali kalau kita pakai minyak rambut yang tak sah lah. Minyak rambut yang ada alkohol ke kan. Minyak rambut yang tak suci. Yang buat daripada uri ke apa ke. Bahan-bahan yang terlarang. Tu tak sah lah. Dia tak sah bukan pasal air tadi. Tak sah pasal bahan tadi. Dia tak sah. Tapi kalau minyak rambut itu memang tidak boleh tusuk air. Minyak rambut yang jenis memang air tak boleh masuk. Tu kita kena faham. Janganlah kita pakai minyak rambut macam tu. Pastikan minyak rambut kita minyak rambut yang lembut. Yang dia punya isi padu dia rendah kan. Minyak kelapa. Betul-betul minyak kelapa kan. Sapu kita sekolah dulu pakai minyak kelapa je. Minyak kelapa ni dia punya isi padu dia rendah. Dia mudah. Air akan lebih mudah mengesap daripada minyak. Sah lah, tak ada masalah. Black cream tu jenis yang lembut. Kalau minyak rambut kita dulu yang keras tu, minyak apa tu? Minyak rambut apa? Zam-zam. Dulu yang keras tu. Tu kalau dia sekarang ni jelly kan. Kalau jelly tu dia tak boleh mengesap air, maknanya tak sah lah. Tu kena lihat dia punya apa bahan yang digunakan. Kena buat siasatan lah. Jangan kita pakai je. Lepas tu apa lagi satu ni? Susuk ni benda yang mendatang. Perbuatan susuk tu yang haram. Tapi mengambil semayang, waktu dia ambil semayang, kalau ikut dia punya syarat-syarat dia, sah lah. Semayang dia pun sah. Tapi perbuatan dia tu haram. Jadi di antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Nak terima tak terima dia punya apa? Salat. Wuduk dia tu. Tapi perbuatan dia sah. Cara dia ambil semayang sah. Cuma perbuatan dia mengambil susuk tu adalah haram. Macam orang pergi haji kan. Pergi haji menggunakan duit nombor ekor. 3 ekor dapatlah 10,000. Pergi haji. Pergi haji, sah tak haji dia? Sah lah. Tapi perbuatan dia haram. Mana tak dapat apa-apa lah. Jadi pergi dengan haba'un mansurah. Seperti habuk yang berterbangan. Orang kata habuk pun tak ada. Kan? Satu habuk pun tak ada. Mana rugilah. Orang tu cakap habuk pun tak ada tu. Memang dia ambil Al-Quran. Haba'un mansurah. Satu pun tak guna. Habuk. Macam habuk. Berterbangan. Baik. Wa arjulukum ilal ka'bain. Begitu juga dengan apa? Menyapu, membasuh kaki kita hinggalah ke buku lali. Maknanya kita kena lalukan air lah, basuh lah. Janganlah kita main ulu kaki dekat apa. Kalau dulu kita kolam kan. Dulu kita kolam. Kita main celup kaki kita dalam. Boleh. Memang sah. Sebab Syafi'i kata asalkan boleh dilalukan air. Tapi kita nak yang lebih afdal, iaitu kita nak pastikan. Itu syarat-syarat sah wuduk. Tapi yang kita hendak ni wuduk yang sempurna dengan kita membasuh
kita punya kaki tu dengan betul. Sebab salah satu tujuan berwuduk ialah untuk memberikan kita kesegaran, kesucian. Sebab tu ada ahli sains, dia buat kajian. Dia buat kajian tentang kenapa dia barat ni dia peka lah. Dia kata, dia buat kajian kenapa orang Islam ni bila nak semayang kena beruduk, kalau tak ada uduk kena tayamum. Kenapa Islam mewajibkan? Dia buat kajian barat ni. Dia buat kajian, rupanya pada diri kita ni, bila kita banyak bergerak, bila seseorang itu melakukan jima dengan isteri dia, kalau kita berjalan ke mana-mana, maka kita akan keluar peluh kan. Bila kita keluar peluh ni, bila kita berjima, maka kita akan keluar peluh. Maka pada masa itu ada dipanggil virus, common virus, common yang kebiasaannya ia akan keluar, yang boleh menyebabkan seorang itu dia boleh batuk, dia boleh sesama, dia boleh demam. Peluh ni peluh yang tak sihat. Jadi salah satu cara virus ini nak mati ialah dengan cara dia mestilah dilembabkan atau dikeringkan. Dilembabkan maknanya kena banyak air. Dia macam menggelembung. Menggelembung, dia pun akan pecah. Menggelembung pecah. Itu cara nak bunuh common virus ini. Jadi rupanya tak adalah Allah Ta'ala nak sebut semua dalam Quran begitu. Tapi bila Allah Ta'ala sebut tu sebagai wahyu, bermakna dia sangat sangat betul lah. Takkan nak dalam Quran semua nak tulis macam tu. Ambillah semayang secara virus ini akan menyebabkan kamu kuman-kuman ini. Tak ada. Kajilah. Quran dah sebut, kaji. Jadi barat ni buat kajian. Rupanya dia dapati bila seseorang itu dia bergerak, bila dia ambil uduk, cara yang paling mudah lah ambil uduk. Sebab anggota uduk ni lah anggota yang manusia selalu guna. Macam muka, tangan akan peluh, keluar peluh. Muka kita cepat keluar peluh, tangan keluar peluh. Bahagian kepala kita cepat keluar peluh. Bahagian yang sunat tu telinga, itu sunat. Bahagian kaki kita cepat peluh. Bahagian itu yang kena perlu air. Lalu air, maka kuman virus ni tadi akan menggelembung. Bila dia kena air tadi, dia basah, dia menggelembung-gelembung, dia pun pecah. Mati. Cuba tuan-tuan tak percaya, kita tengok kenapa kita kerap sesama. Mungkin kita kurang membasahkan kita punya anggota badan. Kalau kita yang dah kahwin, kita faham lah kan, bila kita berjima peluh, cubalah mak mandi. Sebab tu disuruh mandi. Bila mandi maknanya semua kuman yang ada pada badan kita tu akan mati. Paling tidak pun kalau tak ada air, tayamum. Rupanya tayamum itu, abuk-abuk yang kering tu akan mengeringkan virus tadi dan menyebabkan virus tu jadi kecut. Bila jadi kecut, dia mati. Jadi virus, common virus ni dia akan mati dengan dua sebab. Pertama dengan sebab kelembapan, yang kedua dengan sebab kering. Nampak? Islam ni hebat tak hebat? Sebab tu bila kamu nak semayang, bersihlah diri kamu. Mana kamu akan jadi sihat. Tapi kalau terlalu banyak peluh apa semua, dengan sebab-sebab lain tu, itu kenalah makan Panadol. Tapi kalau tuan-tuan rasa yakin ambil semayang, ambillah semayang. Sebab tu kita disunatkan ambil semayang sebelum apa? Sebelum tidur, kita keluar rumah ambil semayang. Supaya pergerakan kita berjalan, kuman-kuman ini akan terhindar daripada diri kita. Cuba buat. Saya dah cuba buat dah, selalu macam tu. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa nak semua, selalu cuba kokomo dengan sedut air dalam hidung. Sekejap dia hilang. Baik. Itu perkara asas yang saya nak beritahu tentang bukan cara ambil semayang. Maknanya pentingnya kita menjaga uduk kita. Baik. Dah sewaktu ke belum? Sikit lagi Jadi dalam taharah ini saya dah terangkan tentang pembahagian air dan jenis-jenis air. Jenis air mutlak, air mustakmal, air mutaghayyir,
air mutan najis dan air musyammas atau air makruh. Air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan. Air mustakmal air yang suci dan tidak menyucikan. Air mutaghayyir air yang suci dan menyucikan. Dia kata tidak. Dia kata dia bukannya suci lagi menyucikan. Mutlak suci lagi menyucikan. Tapi air mutaghayyir dia suci dan menyucikan. Hanya ada ketikanya dia boleh digunakan untuk wuduk dan untuk mandi junub, untuk istijah, ada kalanya dia tak boleh. Misalnya dia berubah dengan sebab benda-benda yang makanan, air teh, air kopi, itu tak boleh. Ataupun yang dah berubah daripada asal, air tebu, air kelapa, air limau, kan, jus-jus, itu tak boleh langsung. Tapi kalau dia berubah dengan sebab penambahan kemudian benda suci, misalnya mawar, air mawar, air nila, air kolam yang jatuh apa, daun-daun, kan, berubah dengan sebab tu, itu dia boleh digunakan untuk berwuduk, untuk mandi hadas. Tapi nak mandi air kelapa tak boleh. Kelapa mandi untuk demam boleh lah, tapi nak untuk wuduk dengan apa, mandi hadas tak boleh. Air bidara, waktu bila orang guna air bidara? Mandikan mayat, boleh lah, sebab dia datang kemudian berubah air bidara. Air 9, orang tanya saya, Ustaz ni air 9 ni kenapa sebut air 9? Betul? Dah biasa kan mandi mayat? Orang dulu sebut air 9 pasal ada 9 jenis campuran, kan? Tapi sekarang tak banyak dah, orang gunakan 3 je. Air mutlak, air biasa, air kapur barus dengan air bidara, daun bidara, itu je. Dah tak ada masuk lagi benda-benda lain. Dulu orang dengan bunga-bunga dengan apa semua untuk wangi-wangi. Rasulullah SAW dia mandikan sahabat-sahabat dengan dia ambil air wangi-wangian supaya mayat tu sentiasa apa? Wangi. Tapi kita tidak sekarang ni. Kita 3 je. Kan 3 je. Air kapur barus, kemudian air bidara, kemudian air mutlak. Cukuplah. Kemudian air mutan najis. Air mutan najis ni tidak suci dan tidak menyucikan yang lain. Air musyammas atau air makruh, sebab terdedah dengan apa, cahaya matahari ataupun masuk dalam bekas-bekas yang boleh berkarat, dia suci dan menyucikan, tapi makruh sebab dibimbangi akan mendatangkan kemudaratan. Bila terjemur dengan tengah panas boleh menyebabkan penyakit. Jadi sebab tu dia panggil air makruh. Sebutan yang betul lah air musyammas, air yang terdedah dengan macam, ataupun air apa, air didih lah, air yang didihkan. Dan yang terakhir tentang najis. Saya masuk bab najis sikit. Najis ni benda-benda yang keluar daripada dubur atau kemaluan, ataupun benda-benda yang menjijikkan yang keluar daripada mulut kita. Muntah lah, muntah, tahi, air kencing, air mazi, itu najis. Air mani tak masuk. Minggu lepas ada tanya tentang air mani, bukan dekat sini tanya, ke tempat lain pun ada tanya juga. Boleh tak ambil semayang dengan air mani? Air mani tu kalau kita ambil hukum asal, al-asru baratu zimma, yang saya terangkan tu, asal tentang tanggungjawab itu ialah wuduk mesti dengan air mutlak. Air mani adakah dia air mutlak? Tidak, dia bukan air mutlak, dia air zuriat. Jadi tak boleh buat untuk berwuduk walaupun dia suci. Air kencing bukan air mutan najis. Air kencing ialah air najis. Kena beza air mutan najis dengan najis.
Air mutanajis, air mutlak yang datang kemudian najis masuk dalam tu. Itu dipanggil air mutanajis. Tapi kalau dia air tu mengalir, ni TNB ke apa? Air tu mengalir ke apa semua, maka air itu walaupun dia masuk najis, maka dia tetap jadi air mutlak. Orang buang air besar dekat laut, buang air besar dekat sungai yang mengalir, dia tetap mutlak. Sebab najis itu tidak memberi kesan kepada perubahan warna, rasa dan rupa. Dan apa dia punya apa? Bau. Baik. Najis ni dibagi pada 3. Najis muhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Najis muhaffafah ni najis yang ringan. Ringan. Kenapa dia panggil muhaffafah? Ringan cara nak bersihkan dia. Itu dia panggil muhaffafah. Bukan najis tu muhaffafah. Cara nak bersihkan dia tu ringan, mudah. Yang kedua najis mutawassitah. Kenapa dia panggil mutawassitah, pertengahan? Sebab nak membasuhkannya pada keadaan biasa. Kenapa dia panggil mughallazah, najis yang berat? Sebab berat cara kita nak membersihkan dia. Kalau dari segi struktur, tai anjing, tai babi dengan tai ayam, tai apa sama je kan. Tapi bila masuk dalam bab syar'i, syarak, dia dah jadi lain. Dia jadi mutawassitah, dia jadi mughallazah. InsyaAllah yang tu kita akan bincang 2 akan datang tentang macam mana dikatakan muhaffafah, macam mana kata-kata mutawassitah, macam mana dikatakan mughallazah. Dulu ada orang keliru tentang keturunan anjing dan babi. Anjing kahwin dengan kambing. Apa kedudukan anak kambing tu? Anjing jantan mengawan dengan kambing betina. Dua-dua miang. Keluar anak dapat wajah kambing. Apa rupa, apa kedudukan anak kambing itu? Apa segi hukum? Tu pun kita tahu. Mak babi, bapak rimau. Saya pergi Bangkok dulu, pergi kat zoo. Dia punya mak dia babi, bapak dia rimau. Mak dia rimau, bapak babi. Babi mengawal dengan rimau, dapat anak babi. Rimau ni nak beri pula susu dekat anak babi, anak dia lah. Apa macam mana hukum? Dah tentulah kita faham kalau dia anak babi. Tapi kalau babi lah dengan lembu, macam mana? Alhamdulillah. Oi, panasnya. Macam mana dikatakan apa tu najis yang dimaafkan? Ada najis macam darah. Darah najis, dia mutawassitah. Macam mana dia dimaafkan? Waktu bila dia jadi tidak najis? Ikan, bangkai belalang, dia najis tapi dia najis yang dimaafkan. Kalaulah ikan tu kita tidak mati jadi bangkai, tak boleh makan, beratlah. Jadi ada kedudukan dia. Macam mana dengan kedudukan binatang-binatang kecil yang ada darah macam nyamuk? Kalau kita tepuk nyamuk dekat kita punya, kita tepuk keluar darah, macam mana kedudukan darah tu? Adakah dia panggil najis? Adakah batal kita punya air semayang? Dengan sebab darah yang ada pada tangan kita, kita tepuk nyamuk, kita semayang tengok ada nyamuk, tepuk keluar darah. Macam mana kedudukan uduk kita? Adakah sah atau tidak? Masuk kategori mana? Masuk kategori muhaffafah ke, mutawassitah ke, mughallazah, ataupun najis yang dimaafkan. Itu kita kena perhatikan.
Sebab kadang-kadang benda ni simple tapi orang tak faham. Contoh bagi Piramli bagi contoh. Apa dia? Dia pergi mengendap ke bilik Saloma kan? Mengendap, tengok orang tu lalu. Cik Ramli tengok apa? Oh, apa kepala? Tak. Apa tu Cik Ramli? Kutu babi. Allah batal semayang. Apa kita tahu? Dia faham bila sebut kutu babi batal. Padahal batal tak semayang? Tak batal. Tapi pasal babi tu. Dia sebut pasal babi, dia pun dah terikat-ikat. Tu mana Piramli ni cerdik. Dia tahu. Dia nak suruh kita faham tentang hukum. Masa tu orang semua keliru kan? Orang keliru. Nak mengaji. Dulu pun guru tak ramai macam sekarang. Sekarang ni guru banyak. Berlambat-lambat guru. Cuma betul tak betul je. Dulu nak cari guru susah. Macam saya kecil-kecil dulu, guru saya 2 je saya ingat. Arwah Imam Johar tu dia memang dia belajar kat Tok Kenali. Satu lagi Mufti Haji Hassan. Mufti Haji Hassan Kuala. Tu nak menghadap dia. Lain tak ada lah Melaka. Nak cari tok guru. Kalau sebelah Lemah Yasin adalah apa tu Ustaz Haji Muhammad dulu. Tak ramai kita boleh baca. Tapi sekarang banyak. Tuan-tuan pun pening. Ustaz ni cakap macam ni, Ustaz ni cakap macam ni, macam mana, Ustaz lain cakap macam ni, Ustaz ni cakap macam ni. Itu maknanya bila kita ramai orang berilmu, dia banyak dapat pahala. Bila khilaf itu bermakna mencambah dia punya ilmu. Rupanya semuanya boleh. Cuma kita pilih mana yang sesuai dengan kita. Cuma yang tak boleh itu tetap tak boleh lah. Tapi yang boleh tu kita fikirlah. Macam ambil semayang tadi. Rupanya macam ni. Tapi kata ini macam ni. Maknanya, yang ni ambil kaedah yang macam ni. Ambil kaedah yang boleh memudahkan kita memahami. Tapi mestilah guru yang mursyid. Tuan-tuan kena, bila panggil ustaz ni, tuan-tuan kena kaji latar belakang dia. Jangan pakai ambil je. Dengar dia tengok pakai serban, pakai apa je. Kena kaji. Pengurusi masjid kena kaji. Ni soal tauliah tu tak ada masalah. Kalau dia ada tauliah pun dia mengepek buat apa? Kena kaji latar belakang dia. Kalau orang dulu ni nak suruh orang tengok latar belakang. Sampai kalau nak lantik imam tu, kalau kita belajar ni Syafi'i, nak lantik imam tu ada 2 yang hebat dalam kampung kita nak lantik. Tengok bacaan dia. Bacaan dia dua-dua bagus. Tengok ilmu dia, dua-dua ilmu bagus. Tengok dia punya warak dia, dua-dua warak. Tengok dia punya keluarga pula. Tengok keluarga. Yang bini dia, yang ni pakai tudung remos, yang ni pakai tudung macam ni. Nampak tu. Lazim semua pandai, tudung pun sama cantik, anak pun tengok anak pula. Lala tengok handsome, siapa handsome tak handsome. Sampai macam tu. Kemudian tengok anak dia menjadi tak ni. Yang ni ada anak 9. Apa anak dia? Yang ni anak seorang lah. 9 lah. Tu sampai peringkat macam tu. Jadi tuan-tuan kena kaji latar belakang. Kalau tuan-tuan bagi saya mengajar, tuan-tuan kena kajilah saya. Ni Ustaz Alim ni belajar kat mana? Ada orang tanya, Ustaz dulu belajar kat mana? Belajar kat mana? Teranglah. Saya belajar dekat sekolah agama rakyat Kuala Malak. Kemudian saya pergi sekolah Ustaz sekolah agama Ustaz Ahmad. Kemudian saya pergi Kolej Islam Kelang. Kemudian masuk Maktab Perguruan Islam. Kemudian belajar lagi dengan Mu'alim Johor, belajar. Kemudian masuk belajar kat USM. Belajar. Jadi ramailah guru. Jadi bolehlah tuan-tuan percaya tak percaya. Itu cara kita nak pastikan latar belakang orang. Tak semestinya dia ada kursusan tinggi, tidak. Kalau dia belajar secara halakat macam tuan ni belajar. Bawah itu dia belajar dengan Ustaz Alim, belajar dengan Ustaz ni. Boleh pakai ilmu dia. Tapi dia pergi dalam hutan, duduk dalam hutan, gebak-gebak mana, balik keluar-keluar pakai jubah. Belajar kat mana? Aku duduk dalam hutan bertapa. Itu susah. Dia belajar ni mesti berguru. Sembahyang bukan boleh pakai buku. Memanglah buku dia, tapi sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solat macam mana aku solat, Nabi kata. Mana sahabat tengok, Nabi solat macam ni.
oh Nabi solat gerhana matahari macam ni, kita ikutlah sahabat. Sahabat ikut Nabi, kita ikut at-tabi'in ikut sahabat, at-tabi'in tak ikut sahabat, as-salaf ikut at-tabi'in at-tabi'in. Kemudian ulama yang kemudian ni ikut ulama as-salaf. Jadi kena. Sebab tu kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah, seolah-olah Allah Ta'ala turun tali. Siapa yang tali atas? Nabi Muhammad turunkan tali. Nabi Muhammad siapa pegang? Sahabat pegang. Sampai bawah ni ulama ni. Yang kata ulama ni dipegang siapa? Ulama mana dipegang? Tiap-tiap ulama pegang Syiah. Macam mana? Tu kena kaji latar belakang. Penting supaya kita dalam keadaan dunia yang penuh canggih ni, macam-macam apa, mesti berguru. Guru tu mesti mursyid. Sembahyang tu mesti berguru sembahyang. Sembahyang kalau tak berguru, tak tahu. Macam makmum masbuk muafiq. Kami budak-budak tak tahu. Orang tutur pun tak tahu. Imam dah 2 rakaat dia kejauhnya imam. Tuan-tuan boleh perasan kan? Kalau sembahyang Jumaat, kalau dekat tempat-tempat main zuhur, dia kejauh imam. Allahu Akbar. Imam pun duduk tahiyat awal, dia pun duduk relax. Malah tak betul. Tak kena cara. Jadi kita pasti. Begitu juga dengan bab taharah ni. Bab bersuci, bab najis. Nampak simple. Tapi sebenarnya itulah asas kepada pengesahan amal ibadah kita seterusnya. Jadi kita kena pastikan kita punya najis istinja kita basuh, cara basuhnya kena betul. Jadi kita tak larilah daripada perkara-perkara ibadat ini. Sebab Nabi dalam fiqh kata sesuatu yang wajib, maka perkara menyampaikan kepadanya adalah wajib. Sesuatu yang wajib, maka perkara menyampai kepadanya adalah wajib. Makna sembahyang tu wajib. Apa perkara menyampaikan sembahyang? Uduk. Uduk tu wajib. Tutup aurat. Tutup aurat. Maka buat baju tu jadi wajib. Membeli baju tu jadi wajib. Sebab sembahyang tu menutup aurat. Arah kiblat. Mesti ada orang yang mahir tentang, jadi wajib. Mesti ada orang yang tahu tentang arah kiblat. Dia jadi wajib. Wuduk tu wajib. Maka mengambil air tu wajib. Cari air. Tak ada air. Air pipe, air pergi tak ada. Air apa tak ada. Kena gali pergi. Sekarang ni kita masuk pipe. Jadi wajib. Jadi apa benda yang wajib, maka perkara menyampaikan kepada dia adalah wajib. Tu kena pegang kaedah-kaedah fiqh ni. Okeylah, jadi masa pun dah 9 ni. Maka insya-Allah kita sambung lagi. Tak silap saya ikut jadual 20 hari Ahad malam Isnin. Betul? Siapa yang buat jadual tu? Entah. Hari Ahad malam Isnin 2 minggu lagi lah. Bukan hari Sabtu malam Rabu. Yang kuliah saya lah, sebab dia minta ada, mungkin ada pasal ustaz atau apa kan. Kebetulan saya free. Jadi saya khawatir saya berada di luar Melaka saja. Sebab saya ni ada pegang banyak jawatan dalam koperasi. Jadi kadang-kadang ada kursus-kursus kat luar-luar tu. Saya ni kalau jalan sihat, duduk rumah tak sihat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yawmiddin wal aqibatil muttaqin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وزينا بالأخلاق وسمت والحلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة